Dana judi hari tu beberapa masa Datuk Seri Anwaruddin mula-mula mengangkat sumpah hari tu, selepas beliau mengangkat sumpah lah, beliau ada mengaitkan bahawa ada di kalangan PN, ada di Parti Perikatan Nasional terlibat dengan dana judi. So hari ini ditanya soalan itu di Parlimen. So kepada Azalina berkenaan dengan berkenaan dengan dana judi. Alright. Jadi Fadil yang bertanya dengan soalan tentang dana judi tu. Soalan tu berbunyi lebih kurang, adakah terdapat dana judi disiasat yang dikatakan diterima oleh Perikatan Nasional? Kemudian Azalina mengatakan soalan itu terlalu umum. Soalan itu terlalu umum dan kita sukar nak pinpointkan kepada apa yang dimasukkan dengan dana judi. So akhirnya bertempiakanlah Perikatan Nasional. Tengok, Perdana Menteri menipu. Tak ada dana judi kami terima. Kami tidak ada terima dana judi. Tengok, tak ada terima dana judi. Tuan-tuan, saya cerita macam ni lah. Ingat tak dulu masa pendedahan Sarawak Report tentang 90 juta? Okay, tentang 90 juta. Now, pada masa itu, PAS sendiri kata, kami PAS tidak terima dana 90 juta. Kalau tak percaya, pergi siasat akaun kami. So di SPRM pun siasat dan SPRM mengatakan tidak ada dana 90 juta masuk ke dalam akaun PAS. Baik, kemudian kita kata, maksudnya Claire Brown menipu lah. Dia cerita dia macam ni. Claire Brown mendakwa bahawa PAS menerima dana lebih, bukan 90 juta, lebih 90 juta daripada UMNO. Dan dia tidak pernah mengatakan bahawa dana itu adalah dana rasuah. Itu yang pertama. Dia cuma kata PAS terima duit daripada dana UMNO. Itu yang pertama. Now, apa masalahnya terima duit daripada dana UMNO? Kita kena ingat, pada waktu itu PAS berkawan dengan Perikatan Rakyat. PAS berada dalam Perikatan Rakyat, berkawan dengan DAP, berkawan dengan PKR. Tiba-tiba ada dakwaan bahawa mereka dapat dana daripada UMNO. Jadi itu bukan masalah isu legality, itu isu moral, isu persahabatan. Dan diakui sendiri oleh Nik Abdoh, diakui sendiri oleh Hadi Awang bahawa memang PAS ada terima dana daripada UMNO. Now, sekarang ini bila diceritakan tentang dana judi, bila Perdana Menteri hari itu sebut bahawa Perikatan Nasional terima dana judi, kemudian dia bertanya kepada SPRM, adakah dakwaan, adakah siasatan dilakukan kepada SPRM berkenaan dengan dana judi? Now, Perdana Menteri tak pernah cakap bahawa dana itu adalah dana berkaitan dengan rasuah. Jadi bila tak ada kaitan dengan rasuah, tidaklah bermakna SPRM ni akan siasat kalau berkaitan dengan rasuah. Kalau tak ada berkaitan dengan rasuah, SPRM nak siasat. Kenapa? Okey, so kalau tak berkaitan dengan rasuah, so apa isu dia? Isu dia adalah dana judi. Itu isu dia. Now, kalau betul dana judi dedahkanlah. Sabar. Hari itu bila kita cerita bahawa Muhyiddin Yassin dah berkaitan dengan skandal itu sekali ni, kalau berani dedahkanlah. Bila kita dedahkan, dia kata Perdana Menteri pula tak boleh pakai. Sabar. Saya dah cakap daripada hari itu lagi. Sabar. Bila kita kata kita tengah siasat, kita akan dedahkan, dia kata tak, ini semua penipuan. Kalau berani dedahlah. Bila kita dedah, dia kata lain pula. Konspirasi politik lah, ini bukan kerja Perdana Menteri lah, membalas dendam lah, macam-macam lah. Dia punya alasan dia, kan? Jadi berkenaan dengan dana tersebut, dia dua perkara. Pertama, Perdana Menteri tak pernah kata itu dana rasuah. Bukan rasuah, dia bukan rasuah per se. Bukanlah kita tak ada rasuah langsung, tetapi bukan dana rasuah. Jadi bila bukan dana rasuah, bermakna duit itu, perkara itu tidak akan disiasat oleh SPRM. Fazil bertanya dengan Azalina mengenai siasatan SPRM. Kemudian Fazlina kata benda itu terlalu luas. Azalina terlalu luas, dia kata. Jadi kalau terlalu luas, kita tak boleh nak bagi tahu. Dan kalau pun tengah disiasat, menteri tak boleh dedahkan sekiranya perkara itu tengah disiasat. Itu perkara yang kita kena tahu dalam siasatan. Perkara yang kita kena tahu dalam siasatan. So bagaimana kalau dengan berkaitan dengan judi, kata ada berkaitan dengan judi? Yalah, kalau ada nanti kita dedahkanlah. Berkaitan dengan dana judi dan sebagainya, kita dedahkan, jangan risau. Sebab itu saya kata, yang berlaku sekarang ini, pendedahan yang berlaku sekarang ini masih belum komplit, tuan-tuan. Kerja rumah sudah komplit, belum komplit lagi. Siapa tahu lagu tu dia tahulah. Masih belum komplit lagi. Sebab apa? Ada pendedahan demi pendedahan yang sedang dilakukan.
siasatan demi siasatan yang sedang dilakukan. Malam ini tuan-tuan, kalau siapa yang dia boleh bagi satu ros, terima kasih. Yang share, tolong share kat bawah, dan tap love, terima kasih, anda memang terbaik. Kita cerita malam ini kita akan dedahkan. Saya ada sebut hari itu berkenaan dengan Jana Wibawa. Ada nama bekas orang SPRM yang terima rasuah, ada Datuk Roy, dan saya kata ada satu nama besar. Masa tu saya tak nak sebut, sebab masa itu masih lagi dalam siasatan SPRM. Masih lagi dalam siasatan SPRM. So bila dalam siasatan SPRM, saya tak nak sebut. Sekarang ini SPRM sudah dedahkan. So malam ini kita akan dedahkan. Tu saya kata sabar. Akan didedahkan. So bila pendedahan itu berlaku nanti, pada masa itu kita sedarlah apa yang berlaku. Tapi sebelum itu tuan-tuan, sebelum kita nak cerita tentang pendedahan, kan semalam saya baca tentang minda Tok Guru kan, minda Presiden. Dia kata yang menyebabkan orang kata Kedah tu miskin, menyebabkan Kelantan, terutama Kelantan tu miskin, Terengganu miskin, tu bukan apa, Anwar Ibrahim. Dia tak pernah sebut tentang Mahathir, dia tak sebut pun tentang Muhyiddin Yassin, dia tak sebut pun tentang tentang Ismail Sabri, dia tak sebut pun tentang Perdana Menteri, dia terus sebut tentang Anwar Ibrahim. Kenapa tuan-tuan? Tapi hari ini kita dedahkan PAS yang sebenarnya miskinkan Kedah dan Kelantan dan Terengganu. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor diminta bermuhasabah diri selepas mengeluarkan kenyataan mendakwa negeri Jelapang Padi itu diarahkan menjadi miskin. diarahkan menjadi miskin. Menarik macam ni. Anggota Dewan Undangan Negeri Pematang Pasir Faizal Fazil berkata, anak arwah Fazil Noor, PAS patutnya belajar bertanggungjawab ke atas kemiskinan dan kemunduran negeri Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Katanya, keadaan itu memaksa anak-anak muda merantau ke negeri lain termasuk Pulau Pinang yang menjanjikan peluang pekerjaan. Walaupun Pulau Pinang itu lebih kecil daripada ketiga-tiga negeri ombak hijau itu, namun pembangunan ekonomi Pulau Pinang jauh lebih baik dengan rekod pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam negara pada kadar 6.8% di saat krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Sumbangan kepada KDNK pula meningkat kepada kadar 7.1% bagi tahun yang sama. Ini Penang ni tuan-tuan. Kenyataan Muhammad Sanusi baru-baru ini kononnya Kedah diarahkan untuk jadi miskin hanyalah cubaan untuk menutup kelemahan pimpinan PAS mengenai pilihan raya negeri tidak lama lagi, katanya. Terdahulu Sanusi mendakwa pentadbiran Kedah sama ada yang ada sekarang atau sebelum ini tertaluk kepada dasar persekutuan dalam penggunaan hal tanah dan itu membawa kepada kadar kemiskinan yang tinggi. Katanya negeri terbabit memiliki kawasan yang luas tetapi diarah untuk menanam padi yang sifatnya sebagai tanaman paling murah. Sementara itu Faiz berkata Sanusi seolah-olah menyalahkan industri penanaman padi atas kemiskinan. Katanya kenyataan itu ibarat menyalahkan pesawah atas kemunduran negeri itu yang menurutnya berpunca daripada kegagalan pentadbiran PAS sendiri. Sanusi mengeluh Kedah terpaksa menyediakan 130,000 hektar tanah untuk penanaman padi, iaitu kira-kira 13.8% keluasan negeri tersebut. Namun ini jauh berbeza dengan Pulau Pinang di mana tanah seluas 12,100 hektar ditanam padi, iaitu 11% daripada jumlah keluasan negeri Pulau Pinang. Lebih mengagumkan, Pulau Pinang mencatat purata penghasilan padi tertinggi di Malaysia, mengalahkan Kedah pada tahun 2022. Okey, tuan-tuan, saya ulang balik. Kedah ada 130,000 hektar tanam padi. Okey. Penang ada 12,000. Tetapi Penang keluar padi lebih banyak daripada Kedah. Macam mana tu? Penang mencatatkan purata penghasilan padi tertinggi di Malaysia pada tahun 2022, mengalahkan Kedah. Jika Pulau Pinang boleh menjadi salah satu penyumbang ekonomi negara tanpa mengabaikan sektor pertanian, kenapa perlu Sanusi mengeluh soal pemimpin Amadah itu? Tambahnya amat pelik melihat data yang merekodkan kemiskinan mutlak di Kedah yang tinggi, walaupun negeri itu mempunyai hub teknologi Kulim High Tech Park dan pusat pelancongan dunia seperti Langkawi. Jelasnya, setakat 2019 kadar kemiskinan mutlak di Kedah adalah 8.8%, Kelantan 12.4% dan Terengganu 6.1%. Sebaliknya, kadar kemiskinan mutlak di Selangor dan Pulau Pinang hanyalah 1.2% dan 1.9%. Hakikatnya, kerajaan PAS Kedah tidak memain peranan cukup untuk membangunkan industri tempatan dan menarik pelaburan antarabangsa yang berkualiti. Pelaburan yang masuk ke Kulim High Park dicapai atas usaha agensi kerajaan persekutuan seperti MIDA,
Pelaburan perdagangan Israel Pulau Langkawi dimajukan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi. Sejauh mana pula usaha kerajaan PAS Kedah dalam menarik pelaburan sebegini? Justru tambah Faiz dan juga anak bekas Presiden PAS rakyat Kedah, Kelantan dan Terengganu perlu nilai betul-betul parti manakah yang perlu mereka pilih untuk pilihan raya yang akan datang. Baik, dia macam inilah tuan-tuan. Saya dalam forum Sinar Harian juga, tempoh hari, saya buat, masa tu saya bersama dengan YB Dr. Halimah. Dia kata oh tengok rakyat Kelantan ni ada yang pakai mask. Saya kata sebenarnya kenapa negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah, Terengganu ni miskin? Kenapa? Dia bukan masalah apa yang ada tau. Dia masalah kreativiti pemimpin dia. Kreativiti pemimpin dia tak ada. Dia salahkan tak dapat royalty. Saya kata Penang tak dapat royalty. Saya kata Penang tak ada royalty. Oh, tapi Penang ada port. So apa isu dia? Apa? Kelantan bukan tepi laut. Okey, mungkin Kelantan tak boleh buat port, tapi ada benda lain yang Kelantan boleh buat. Dan the worst is, sebagaimana pendedahan Faiz tadi, Kelantan, Kedah ada buat apa orang kata padi lebih besar, ratus ribu hektar. Penang pun buat padi puluh ribu hektar, belas ribu hektar. Tapi pengeluaran padi Penang lagi tinggi daripada pengeluaran padi Kedah. Jadi sebenarnya masalahnya apa? Sebab itu tuan-tuan saya kata, orang-orang macam ni, pemimpin yang sebegini, dia memberi alasan. Kan? Memberi alasan. Dia memberi alasan. Ni salah kau, salah dia, salah mereka, salah DAP, Barua DAP, salah DAP, salah China, salah India, salah kemarau, semua salah. Tapi dia sendiri dia tak salah. Dia sendiri tak salah. Kan? Oh, dia sendiri bagi dia, oh tak ada masalah, kami tak ada isu, kami tak ada masalah, negeri kami terbaik, Islam, yang penting Islam. Allahu Akbar. Air tak ada, tak apa, yang penting kami ada air di akhirat. Tak faham agama. Orang yang tak faham agama ni cerita dia lah. Orang yang tak faham konsep agama yang sebenar, inilah masalahnya. Islam tak pernah suruh kita tengok akhirat saja. Islam suruh kita tengok dunia untuk mencapai akhirat. Kan? Islam tak pernah kata abaikan dunia hanya semata-mata untuk capai akhirat. Tak pernah. Never. Siapa yang kata sebaliknya? Datang kat saya, kita cerita, kita sembang. Dalam Islam ni, satu benda dia tuan-tuan. Satu benda. Islam ini adalah agama yang mengajak kita kembali kepada Tuhan, dalam masa sama membaiki hubungan kita, menjaga hubungan kita dengan manusia, dan menjaga hubungan kita dengan alam. Itu Islam. Itu asas dia. Baca buku Dr. Yusuf Al-Qardawi mengenai Islam. Islam dihantar 3 benda. Pertama, beribadah kepada Allah. Kedua, menjadi khalifah di muka bumi. Dan yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Apa dia tuan-tuan? Yang ketiga, kita menjadi manusia yang baik dengan manusia-manusia yang lain. Tapi apa yang dia orang kata? Oh tak, air tak ada tak apa, itu bukan masalah. Air ni tak ada ni untuk rakyat, tak ada masalah. Yang penting kami ni dapat 10,000 setiap bulan pula, dapat allowance, bonus 10,000, tak apa. Air merah tak apa. Rakyat tak apa menderita tuan-tuan. Kalau saya jadi pengarah AKSP tu, saya malu. Dan saya dapat tahu rupanya salah seorang pengarah AKSP tu adik kepada Menteri Besar Negeri Kelantan, betul Adik kepada Menteri Besar Kelantan yang dapat 10,000 tu. Kalau saya, company saya boleh bagi air warna merah kepada rakyat, tiba-tiba saya dapat bonus, saya malu tuan-tuan. Saya bagi balik duit tu. Kita ni ada rasa malu dengan kerja kita. Kena ada rasa malu dengan kerja. Jangan pegang jawatan tinggi-tinggi, kan? Apa benda pun tak boleh hasilkan, tapi nak claim, oh dia bukan main, dia nombor 1 claim. Saya tolak ke belakang sikit. Kan? Dia nombor 1, dia claim. Dia nak claim dulu, dia nak dapatkan semua. Oh dia ni jawatan, pangkat, gaji, dia nak nombor 1. Tapi kerja tak siap. Kerja tak boleh buat, tak mampu.